Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik Hafiz bin Rumaizi. Nombor matrik 223374. Saya dari kumpulan 9 dan saya akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk cabaran mengekalkan perpaduan. Kajian yang dijalankan ini menumpukan kepada golongan pelajar di dalam negara ini dalam aspek kesedaran tentang perpaduan. Hal ini kerana masih terdapat ramai pelajar yang tidak mengambil endah tentang kepentingan dan pengetahuan yang jelas tentang perpaduan ini. Kajian yang dijalankan dapat memberi pendedahan kepada pelajar serba sedikit berkaitan kepentingan perpaduan. Perpaduan adalah satu perkara yang boleh didefinisikan sebagai kesatuan antara masyarakat dalam negara tanpa ada sebarang perbalahan. Tokoh yang membawa falsafah berkaitan perpaduan adalah Waliuddin Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibni Muhammad Ibn Khalid Al-Khattab, juga terkenal dengan julukan Ibn Khaldun. Dan tokoh yang kedua yang kami pilih adalah membawa falsafah perpaduan ialah Al-Farabi. Nama penuh Al-Farabi adalah Abu Nas Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Al-Zalaq Al-Farabi. Beliau dianggap sebagai tokoh perpaduan kerana pemikirannya yang menerapkan perpaduan dari Al-Quran untuk mencipta negara perpaduan dan keharmonian. Falsafah yang dibawa adalah bertujuan untuk mengukuhkan dan memberi pendedahan yang jelas tentang perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kepentingan yang diterapkan oleh tokoh tersebut dapat memberi kesedaran dan pencerahan yang jelas kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kami memilih dua tokoh tersebut di dalam tugasan kali ini agar dapat memberi pendedahan dan penjelasan kepada golongan pelajar dan masyarakat terhadap kepentingan perpaduan dalam kalangan pelajar dan juga masyarakat di dalam negara. Negara Malaysia adalah negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan pelbagai kaum dalam kalangan rakyatnya. Oleh itu, mempunyai perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat di dalam negara adalah satu aspek yang utama dalam mengekalkan keamanan dan menjamin kemajuan negara. Perpaduan yang kukuh dapat menjamin kestabilan ekonomi, politik dan sosial masyarakat seperti keterjaminan keselamatan negara dalam mengekang perbalahan kaum yang mendorong kepada perpecahan masyarakat. Namun dalam usaha negara mencapai perpaduan yang utuh dan kuat dalam kalangan masyarakat, terdapat juga cabaran yang perlu dihadapi dalam mengekalkan perpaduan masyarakat. Usaha-usaha yang berterusan perlu dilakukan bagi mengatasi cabaran-cabaran yang sedang dihadapi negara, iaitu cabaran mengekalkan perpaduan dan mengatasi segala cabaran yang dihadapi. Cabaran yang dihadapi untuk mendorong kepada ketidakstabilan perpaduan yang dapat mendorong berlakunya peristiwa yang tidak diingini seperti peristiwa yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Pelbagai pihak perlu mengambil tanggungjawab dalam mengatasi cabaran yang sedang dihadapi. Pihak kerajaan, masyarakat dan agensi bukan kerajaan perlu bersama dalam menangani cabaran yang sedang dihadapi. Jelaslah bahawa negara berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam mengekalkan perpaduan negara dan ia sewajarnya ditangani dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Fakihah binti Amal Azman. Nombor matrik 224146. Baiklah, tiga objektif kami berdasarkan kajian ini ialah untuk mengkaji perkaitan perpaduan kaum dari perspektif falsafah, untuk mengkaji kesedaran pelajar terhadap perpaduan kaum dan untuk menganalisis kepentingan perpaduan kaum terhadap negara. Assalamualaikum, nama saya Nurfatin Aina binti Mazai, nombor matrik 224793. Seperti yang kita tahu, isu perkauman di Malaysia merupakan isu sensitif yang telah lama menjadi perhatian dalam masyarakat Malaysia. Malaysia adalah negara mata etnik dengan 3 kumpulan utama yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India serta beberapa kumpulan etnik minoriti lain seperti orang asli dan etnik lain yang berasal dari Sabah dan Sarawak. Konflik antara kumpulan etnik ini telah banyak memberi impak dalam sejarah negara.
Pada kajian ini, kami mengkaji permasalahan kaum di dalam kalangan murid di sekolah. So, antara isu permasalahan kaum yang telah berlaku dalam kalangan murid adalah mengenai laporan pergaduhan yang dipercayai berpunca daripada isu pengasingan pelajar mengikut kaum dalam aktiviti kurikulum dan sukan di sebuah sekolah di Batu Pahat. Laporan daripada Sinar Harian pada 18 April 2021 turut memetik Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, seorang fellow di Institut Kajian Etnik dan Institut Alam dan Tamadun Melayu di Universiti Kebahasaan Malaysia yang menekankan kepentingan konsistensi dalam menggalakkan perpaduan dan mencari jalan untuk mewujudkan detik perpaduan melalui aktiviti sukan dan kurikulum. So, seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan tempat sosialis, belajar dan pentadbiran. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah memberikan penerangan jelas mengenai polisi negara dalam isu berkaitan perpaduan serta memastikan semua sekolah melaksanakannya. Oleh itu, bagi kajian ini juga kami merujuk dari perspektif falsafah Ibnu Khaldun yang membawa falsafah perpaduan yang mengajar erti perpaduan dan integrasi adalah salah satu keperluan bagi menjamin rakyatnya hidup dalam suasana yang aman. Hal yang demikian, kami mengetengahkan isu cabaran mengekalkan semangat perpaduan adalah penting dalam sesebuah negara supaya dapat membina kesepakatan antara kaum serta persefahaman yang diwujudkan dapat meningkatkan semangat perpaduan kaum. Hubungan etnik yang mantap dalam kalangan pelajar sangat perlu dalam sesebuah negara yang mempunyai keberbahagian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik. Seterusnya, tokoh yang kami pilih berdasarkan kajian ini ialah Ibnu Khaldun atau nama sebenar beliau ialah Waliuddin Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khalid Al-Khattab. Muqaddimah yang merupakan buku beliau yang terkenal memberikan asas ilmu kepada ketamadunan. Antara ciri-ciri utama perpaduan yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun adalah kepercayaan kepada Allah, semangat dakwah, keadilan, penghormatan bersama dan saling mempercayai. Menurut pandangan Laras 1980 pula, berkaitan tokoh Ibnu Khaldun adalah daripada segi agama yang sebenarnya memainkan peranan penting dalam memupuk kehidupan masyarakat dengan mewujudkan suatu kebersamaan dan ketenangan dalam pergaulan serta hormat menghormati. Dalam kepelbagaian Ibnu Khaldun juga menerangkan 5 ciri iaitu ukhuwah, nubuwah, al-muluk, as-sabiyah dan ma'unah yang pada akhirnya membawa kepada kekuatan perpaduan kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Ifah Akilah binti Mak Farid Syafari, nombor matrik 225608. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan tokoh yang kedua iaitu Al-Farabi. Al-Farabi juga adalah salah seorang tokoh falsafah yang menerapkan elemen bersatu padu, yang mana pemikiran tokoh ini mementingkan perpaduan, kesejahteraan, keharmonian dan persefahaman dalam membentuk sebuah negara. Al-Farabi mengatakan dalam sebuah negara perpaduan dan keharmonian itu ditentukan sendiri oleh pemimpin negara. Dan disebabkan itu amat pentinglah peranan pemimpin dalam sesebuah negara dan masyarakat harus bijak dalam memilih pemimpin mereka. Menurut Al-Farabi, pemimpin itu perlu dipilih menurut kriteria yang dijelaskan oleh Islam, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatunah. Yang mana pastinya rakyat-rakyat berhak memilih ketua negara dan menggariskan beberapa ciri ketua negara yang sempurna. Namun, Al-Farabi dengan tegas mengatakan bahawa menjaga kebajikan dan memberi penyelesaian kepada masalah rakyat merupakan tugas pemerintah. Dan sebab itu tidak boleh untuk kita melantik ketua daripada kalangan yang lemah. Ketua negara mesti ada daya intelektual, fizikal, spiritual dan moral yang sangat tinggi. Yang paling penting, ketua negara itu harus memerintah dengan penuh adil dan mampu untuk membimbing rakyat ke arah kebenaran. Maknanya, akal pemerintah itu mestilah luar biasa dan mampu menyelamatkan rakyatnya. Teori Farabi ini sebenarnya masih relevan sampai sekarang. Jika kita lihat banyak isu-isu berkaitan dengan keruntuhan moral dalam kalangan rakyat dan dalam kalangan pemimpin sendiri semakin menjadi-jadi. Sebagai contohnya, isu rasuah,
penyelewengan, penindasan masih berlaku. Jadi, pemimpin maupun ketua negara perlu bertindak sebagai manusia yang sempurna sifat-sifat fizikal, mental serta moralnya kerana tugas mereka adalah tugas yang sangat berat dan sebagai asas keamanan sesebuah negara dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, yang bertakwa dan bermatlamatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman Haris bin Mat Tamizi, nombor metrik 223152 akan menyambung pembentangan pada bahagian isi dan perbincangan bagi objektif kedua kami iaitu mengkaji kesedaran pelajar terhadap perpaduan kaum. Bahagian ini membincangkan tentang analisis dapatan daripada soal selidik yang diagihkan kepada 55 orang responden pelajar Fakulti Pengajar Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti tahap kesedaran pelajar terhadap perpaduan kaum. Terdapat beberapa soalan yang disediakan dalam soal selidik ini. Antara salah satu soalan yang dikemukakan dalam borang soal selidik ini ialah mengenai tarikh berlakunya rusuhan kaum terbesar di Malaysia. Soalan ini berkaitan peristiwa hitam yang pernah berlaku di Malaysia satu ketika dahulu iaitu tragedi 13 Mei 1969. Tragedi ini melibatkan rusuhan kaum yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kerosakan harta benda. Kejadian ini berpunca daripada Pilihan Raya Umum Malaysia 1969 di mana parti pemerintah iaitu Parti Perikatan di Dun Selangor hilang majoriti 2/3. Pihak Parti Pembangkang yang bertunjangkan perjuangan kaum Cina telah menang besar di kawasan-kawasan Kuala Lumpur pada ketika itu yang berada dalam Dun Selangor. Perarakan bagi meraihkan kemenangan Parti Pembangkang dilakukan di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Peserta-peserta perarakan yang kebanyakannya orang Cina melaungkan kata-kata kasar dan mencaci seperti "Apa polis buat? Kita ada raja. Buang semua polis Melayu. Dan mati Melayu sakai. Pergi masuk hutan." Perarakan kemenangan tersebut telah menjadi pencetus kepada provokasi yang membangkitkan kemarahan kaum Melayu. Kumpulan orang-orang Melayu telah berkumpul sebagai tindak balas terhadap perbuatan orang-orang Cina. Sejurus selepas itu, keganasan berlaku di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Tragedi tercetus dengan Kuala Lumpur mula menjulang asap dan api kemarahan, pembunuhan dan keadaan panik mewabak dengan pantas. Oleh itu, perintah berkurung diadakan oleh kerajaan. Juga Majlis Keselamatan Negara ditubuhkan di bawah Tun Abdul Razak sebagai pengarahnya. Pasukan tentera dan kenderaan tentera mengawal Kuala Lumpur selepas malam pertempuran berdarah tersebut di mana 31 orang dilaporkan mati dan 89 cedera. Bukan itu sahaja, lebih dari 150 kereta, lori dan motosikal dilaporkan diterbalikkan dan dibakar. Kini, genaplah 54 tahun peristiwa berdarah 13 Mei 1969 mencatatkan satu titik hitam yang pasti tidak dilupakan oleh rakyat negara ini. Peristiwa yang berlaku berpunca daripada faktor perpaduan rakyat yang lemah pada ketika itu. Peristiwa itu menunjukkan bahawa perpaduan merupakan perkara yang penting dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. Rakyat Malaysia perlu mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Pelbagai usaha diambil oleh kerajaan dalam memupuk perpaduan nasional dan memperbaiki hubungan antara kaum. Antara langkah diambil oleh kerajaan termasuklah melancarkan rukun negara yang merupakan sebuah ideologi kebangsaan pada 31 Ogos 1970 bagi menimbulkan semangat dan identiti yang sama bertujuan memupuk muafakat dalam kalangan rakyat Malaysia. Soalan ini dipilih oleh pengkaji untuk menilai tahap kesedaran pelajar terhadap peristiwa 13 Mei yang pernah berlaku di Malaysia. Berdasarkan kajian, seramai 52 orang pelajar bersamaan 94.5% mengetahui tentang tarikh berlakunya tragedi 13 Mei. Manakala seramai 3 orang pelajar bersamaan 5.5% yang tidak mengetahui tentang tarikh berlakunya peristiwa hitam rusuhan kaum terbesar di Malaysia. Hasil dapatan mendapati bahawa majoriti pelajar mempunyai kesedaran tentang tragedi 13 Mei yang pernah dilanda Malaysia satu ketika dahulu. Kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia perlu dijadikan kekuatan untuk membawa Malaysia melangkah jauh sebagai negara yang berdaulat. Perpaduan kaum di Malaysia perlu dikekalkan agar sebuah negara yang aman harmoni dapat dibentuk. Setiap kaum perlu menghormati adat dan tradisi kaum lain. Justru itu, peristiwa tragedi 13 Mei ini perlu dijadikan pengajaran agar ianya tidak berulang lagi di masa hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Dana binti Maronin, nombor metrik 222977.
Seterusnya, saya akan membincangkan tentang menganalisis kepentingan perpaduan kaum terhadap negara. Bahagian ini membincangkan tentang analisis dapatan daripada soal sidik yang diagihkan kepada 55 orang responden pelajar Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kepentingan perkauman terhadap negara. Terdapat beberapa kepentingan yang disertakan dalam soal selidik dalam memudahkan penganalisis dapatan. Pengkaji telah menggunakan kaedah skala Likert 5 mata yang terdiri dari sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju berdasarkan jadual kepentingan perpaduan kaum terhadap negara yang menunjukkan analisis data tentang kepentingan perpaduan kaum untuk negara. Bagi mengurangkan jurang ekonomi dalam negara, terdapat 5 responden yang mengatakan sangat tidak setuju bersamaan 9.1%, manakala terdapat responden yang mengatakan tidak setuju sebanyak 1 orang bersamaan 1.8%. Selain itu, seramai 2 responden bersamaan 3.6% kurang setuju dengan item ini dan seramai 15 orang responden bersamaan 27.3% setuju dengan item ini. Terdapat juga seramai 12 responden bersamaan 58.2% mengatakan sangat setuju. Jumlah skor yang dicatatkan ialah 248, manakala min keseluruhan bagi perpaduan kaum dapat mengurangkan jurang ekonomi adalah 4.51. Skor yang membawa maksud majoriti responden bersetuju dengan perpaduan kaum dapat mengurangkan jurang ekonomi negara. Kepentingan yang kedua ialah perpaduan kaum akan memelihara budaya dan adat resam masyarakat terdahulu. Bagi kepentingan ini, tiada responden yang sangat tidak setuju dan tidak setuju bersamaan 0%. Selain itu, terdapat juga satu responden yang kurang setuju iaitu bersamaan 1.8%. Manakala seramai 19 responden yang menyatakan setuju iaitu mewakili 34.5%. Terdapat juga seramai 35 responden bersamaan 63.6% mengatakan sangat setuju. Jumlah skor yang dicatatkan ialah 254, manakala min keseluruhan bagi kepentingan kedua adalah 4.62, membawa maksud majoriti responden bersetuju dengan perpaduan kaum dapat memelihara budaya dan adat resam masyarakat terdahulu. Selain itu, tiada responden bersamaan 0% yang sangat tidak setuju dengan kepentingan ketiga iaitu perpaduan kaum melahirkan masyarakat yang harmoni dan baik hati. Bagi kepentingan ini, tiada responden yang tidak setuju bersamaan dengan 0%, manakala seramai 2 orang kurang setuju yang mewakili 3.6%. Skala setuju mencatatkan 19 responden bersamaan 34.5% dan skala sangat setuju mencatatkan bilangan responden sebanyak 34 responden bersamaan 61.8%. Jumlah skor yang dicatatkan ialah 257, manakala min keseluruhan bagi kepentingan ketiga ialah 4.67, yang membawa maksud majoriti responden bersetuju dengan kepentingan ketiga iaitu perpaduan kaum mampu melahirkan masyarakat yang harmoni dan baik hati. Seterusnya, daripada jumlah 55 responden, tiada responden mewakili 0% yang sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan kepentingan keempat iaitu perpaduan kaum akan dapat menarik lebih ramai pelancong untuk melancong ke Malaysia. Terdapat 3 responden yang kurang setuju bersamaan 5.5%, manakala skala setuju seramai 18 responden bersamaan 32.7%. Skala sangat setuju mencatatkan responden paling banyak iaitu 34 responden mewakili 61.8%. Jumlah skor bagi kepentingan keempat ialah 251 dan min keseluruhan 4.56, di mana mewakili skala setuju bahawa perpaduan kaum akan dapat menarik lebih ramai pelancong ke Malaysia. Kesimpulannya, min tertinggi yang dicatatkan ialah pada kepentingan ketiga iaitu perpaduan kaum dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan baik hati iaitu sebanyak 4.67.
Hal ini sekaligus membawa maksud majoriti pelajar Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia bersetuju bahawa kepentingan utama perpaduan ialah dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukri bin Muhammad Zaidi, nombor matriks 225864. Jadi hari ini saya ingin membentangkan bahagian saya iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, Malaysia menghadapi banyak cabaran dalam mengekalkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana mempunyai kepelbagaian etnik dan agama. Mengekalkan semangat perpaduan memerlukan usaha dan kerjasama yang berterusan dari semua pihak termasuk kerajaan, masyarakat dan pemimpin politik. Kepelbagaian adalah aset yang berharga dan apabila dapat dipelihara dengan baik, Malaysia dapat terus menjadi contoh kejayaan perpaduan di dunia. Berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan iaitu mengkaji perkaitan perpaduan kaum dari perspektif falsafah, pengkaji telah berjaya mencapai objektif tersebut seiring dengan perspektif falsafah yang dibawa oleh tokoh Al-Farabi dan Ibn Khaldun. Objektif lain juga tercapai dalam mengkaji kesedaran pelajar terhadap perpaduan kaum. Selain itu, objektif yang telah ditetapkan pengkaji adalah menganalisis kepentingan perpaduan kaum terhadap negara. Objektif ini dapat membuka mata masyarakat tentang manfaat yang bakal diperoleh oleh orang ramai apabila mencapai perpaduan yang utuh. Terbuktilah bahawa kajian ini mendapati bahawa perpaduan kaum merupakan tunjang utama kepada pembinaan sebuah negara yang aman dan damai. Perpaduan kaum di Malaysia perlu diperkukuh agar dapat memberikan manfaat kepada rakyat malah negara. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 9. Terima kasih.